Antara fokus negeri di bawah bayu, pegawai awam di Sabah tidak salah guna kuasa. Laporannya terus saja bersama Rita Lucius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya, Azam. Pegawai awam di Sabah diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa dan bertindak sendiri sehingga menghalang proses permohonan pelabur untuk melabur di negeri ini. Tindakan seumpama hanya akan membantutkan usaha kerajaan menarik lebih ramai pelabur ke Sabah. Tegas timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, kerajaan negeri amat menitik beratkan usaha meningkatkan sosioekonomi rakyat dengan membawa pelbagai sektor pelaburan sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi kita harus membantu mereka dalam memproses permohonan-permohonan mereka itu, bukan menghalang. Kita harus bertanya mereka apa yang harus kita buat untuk membantu supaya mereka boleh menjalankan pelaburan itu dengan cepat. Beliau ditemui media selepas merasmikan penyerahan haiwan korban sempena Hari Raya Korban Peringkat Parlimen Keningau di Masjid Nurul Iman, Pekan Tambunan. Sempena majlis ini, pejabat Parlimen Keningau menyerahkan sumbangan RM50,000 kepada Masjid Kampung Kipaku Tambunan, 3 ekor haiwan korban serta sejadah dan Al-Quran kepada 20 pelajar sekolah agama. Jutaan terima kasihlah juga sebab selama ini komitmen dan tanggungjawab yang berhormat Datuk kepada komuniti Islam di Tambunan sangat terkesan dengan kami semua dan kami berharap berterusan dan di masa akan datang. Skim bantuan TVET Madani Parlimen Sepanggar dilancarkan hari ini bagi membantu pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM meneruskan pengajian di institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET awam. Skim bantuan tersebut menawarkan khidmat nasihat dan bantuan keuangan permulaan pengajian khususnya kepada golongan B40. Timbalan Menteri Sumber Manusia yang juga Ahli Parlimen Sepanggar, Mustafa Sakmud memaklumkan skim ini antara inisiatif menggalakkan pelajar menceburi bidang TVET selaras hasrat kerajaan melahirkan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Kita lancarkan skim TVET Madani ini untuk membantu mana-mana pelajar yang meminati institusi TVET. Kita akan bagi khidmat nasihat dan juga kita akan permudahkan untuk kita bagi dana awal untuk mereka mendaftar. Mungkin ada di antara mereka ini golongan B40. Mustafa berkata demikian kepada media selepas merasmikan Anugerah Pelajar Cemerlang Madani Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui turut menyambut baik pelancaran skim bantuan TVET ini. Bantuan inisiatif TVET Madani yang YB telah umumkan sebentar tadi itu sangat-sangat memberi inspirasi kepada kami untuk terus maju dalam bidang kemahiran TVET karena ramai graduan-graduan di luar sana yang ada keinginan untuk maju dalam bidang kemahiran, tapi sebenarnya mereka ada kekangan dari segi keuangan. Dalam majlis ini, 203 pelajar dari 12 buah sekolah dalam kawasan Parlimen Sepanggar menerima anugerah. Mereka terdiri pelajar yang mendapat keputusan 7A hingga 11A dalam SPM 2022. Turut disampaikan anugerah pelajar lelaki dan perempuan terbaik, sekolah terbaik dan anugerah anjakan paradigma sekolah. Pemain industri kilang sawit di Sabah diingatkan mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling AKAS 1974 dan syarat-syarat lesen yang ditetapkan Jabatan Alam Sekitar JAS. Ketika ini masih terdapat insiden pencemaran melibatkan kilang kelapa sawit di negeri ini.
Pengarah JAS Sabah Amirul Arifin berkata pencemaran tersebut antaranya berpunca daripada limpahan sisa buangan cecair khususnya bahan kimia daripada kolam rawatan sisa buangan yang mengalami kebocoran kerana gagal diselenggara dengan baik serta kegagalan alat kawalan pencemaran udara yang menjejaskan kualiti udara sekitar. Ketidakpatuhan tersebut telah diambil tindakan di bawah AKAS 1974. Melalui seminar pada pagi ini yang dihadiri oleh lebih kurang 200 peserta termasuk pemamer, kita mengharapkan bahawasanya usaha ini dapat menanamkan sikap tanggungjawablah di kalangan pemain industri sawit untuk terus menyokong kerajaan dalam usaha-usaha pemulihan alam sekitar dan juga dapat meningkatkan tahap pematuhan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan seminar pemantapan industri sawit ke arah kelestarian alam sekitar 2023 di Kota Kinabalu. Seminar antara lain bertujuan mendedahkan peserta tentang pengurusan buangan terjadual berdasarkan peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005 dan pengurusan sisa pepejal bagi mengelak pencemaran. Dalam pada itu, Amirul memaklumkan JAS kini dalam proses meminda AKAS 1974 termasuklah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling premis yang ditetapkan minyak kelapa sawit mentah 1977. Eastern Sabah Security Command Eskom meneruskan inisiatif membantu masyarakat di Zon Selamat Sabah Timur S-Zon melalui program sosioekonomi Eskom PPR Taman Harmoni di Sandakan. Program merupakan kesinambungan kepada program penyusunan semula perkampungan air di S-Zon bertujuan memberi pendedahan mengenai peluang menjana pendapatan, peningkatan tahap pendidikan serta kemahiran kepada penduduk khususnya belia. Hari ini ada dua program, satu pencarian pekerjaan, satu lagi program pendidikan, terutamanya kepada mereka yang lepasan SPM mencari calon-calon yang sesuai ditempatkan memasuki KTYS lah untuk memberikan peluang mereka untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab pendidikan ini penting, itulah satu-satu cara yang paling efektif untuk mereka keluar daripada meningkatkan tahap sosioekonomi mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Dr. Jamaluddin Muhammad Ali ditemui pemberita selepas majlis penutupan program sosioekonomi Taman Harmoni Sandakan yang disempurnakan Ahli Parlimen Sandakan, Vivian Wong Shyi. Sementara itu, Vivian menyifatkan program seumpama membuktikan keprihatinan Eskom dalam membantu meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk di kawasan S-Zone selain tanggungjawab memperkukuh kawalan keselamatan di kawasan terbabit. Golongan belia dapat kerja yang sesuai dan lebih banyak peluang pekerjaan di sekitar Sabah lah. Saya faham ini merupakan satu krisis yang sedang dihadapi oleh masyarakat Sandakan juga, di mana golongan belia adalah sangat susah untuk mencari kerja. Apabila tiada pendapatan, memang mungkin akan masalah sosio akan menimbul. Kita percaya untuk mengubah nasib masyarakat di Sabah ini dengan pendidikan. Jika mereka tidak mempunyai keputusan yang cemerlang dalam bidang akademik, misalnya dalam peperiksaan SPM, itu bukan penamat kepada sebuah kehidupan. Mereka mempunyai peluang untuk belajar dalam bidang kemahiran. Program selama 2 hari dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS, Majlis Amanah Rakyat MARA, Yayasan Usaha Maju dan Amanah Ikhtiar Malaysia ini diisi dengan pameran, temuduga, pendidikan dan kerjaya serta penyampaian bantuan beg sekolah kepada 100 kanak-kanak penghuni PPR Taman Harmoni Sandakan. Inisiatif Kumpulan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO, anak syarikat kerajaan negeri, memperkenal pelan anti rasuah Kumpulan SEDCO PAKS bagi meningkatkan tadbir urus, integriti dan anti rasuah perlu dijadikan contoh kepada organisasi korporat lain. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan, Datuk Thomas Logijin berkata, ini selaras aspirasi Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 yang mahu menjadikan Malaysia sebuah negara yang dikenali kerana integriti.
Beliau berucap merasmikan pelancaran Parks 2023-2025 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya, Adam Valentine. Datuk Thomas berharap Parks dapat membentuk warga kumpulan SEDCO yang mempunyai nilai etika, jati diri dan berintegriti. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Pengerusi SEDCO Datuk Seri Dr. Arsid Sedih mewakili pengerusi SEDCO berharap Parks dapat membantu kumpulan berkenaan dalam kempen pencegahan aktiviti rasuah, salah guna kuasa dan kelemahan tadbir urus organisasi. Sebanyak 14 syarikat kumpulan SEDCO terlibat dalam pelaksanaan Parks yang bermula 2023 hingga 2025. Majlis pelancaran ini disusuli dengan pelaksanaan ikrar bebas rasuah diketuai Pengurus Besar Kumpulan SEDCO Haizar Razif Hisham Ajas Nabijan, disaksikan Timbalan Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah Alexander S. Kunghi. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Peri bersama Azam. Silakan. Baik, terima kasih Rita, langsung dari Sabah.